أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبدك ورسوله اللهم ارزقنا محبة رسول الله اللهم ارزقنا شفاعة رسول الله وارزقنا رؤية رسول الله وارزقنا رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم آمين. فأما بعد, Alhamdulillah, syukur kita dengan keizinan daripada Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan keizinannya dapat untuk kita bertemu pada pagi yang berbahagia ini. Selepas pagi tadi kita selesai berkuliah subuh dengan membaca petikan akhir daripada hadisul ifki yang menceritakan tentang dahsyatnya fitnah yang telah tersebar di Al-Madinah satu ketika dahulu yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkait dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka pada pagi yang bahagia ini kita akan masuk kepada hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-120 berdasarkan bilangan pada buku cetakan yang berterjemah. Adapun sebahagian para ulama mengira hadis ni dengan kiraan hadis yang ke-121, tapi bilangannya sama. Ini berkait dengan, kalau tuan-tuan masih ingat, hadis yang mula-mula satu ketika dahulu yang menceritakan tentang kisah wahyu yang diturunkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu panjang, diriwayatkan oleh dua orang sahabat, satu Sayyidatuna Aisyah, satu lagi Sayyiduna Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum. Pun begitu, sebagai ulama, oleh kerana tajuknya sama iaitu berkenaan dengan wahyu, dianggap dua hadis ini hadis yang satu. Tapi sebahagian para ulama berpandangan dia bukan hadis yang satu, dia dua hadis walaupun tajuknya sama, cerita tentang benda yang sama, kerana diriwayatkan oleh dua sahabat yang berbeza dengan sanad yang berbeza. Maka atas dasar itulah berubah nombor sikit, tapi hadisnya tetap sama, tidak ada pertambahan ataupun pengurangan yang berlaku. Hadis yang ke-120, surat 243, ataupun hadis yang ke-121, بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الجزاء إلى سيدنا الإمام ابن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مختصره وسائر كتبه اللهم آمين. يقول الإمام ابن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بسندنا إليه عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. Sekali lagi, an Abdullah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين. Dalam sebagai riwayat, man halafa billahi ala yaminin, man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajirun, ataupun wa huwa fiha fajirun liyaqtati'a biha ma lamri'in muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Yang bermaksud daripada Sayyiduna Abdullah. Siapa dia Sayyiduna Abdullah? Ramai para sahabat Nabi nama Abdullah. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin Al-As,
ada Abdullah bin Zubair, ramai para sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Tetapi menjadi adat para ulama hadis apabila mereka menyebut kalimah Abdullah dengan ditujukan kepada para sahabat Nabi, biasanya Abdullah yang dimaksudkan adalah Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan Abdullah yang dimasukkan dalam hadis ni adalah Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang mana Sayyidina Abdullah ni bila sebut qala Rasulullah, pucat muka tuan-tuan. Bila sebut qala Rasulullah, pucat muka. Ramai para murid Sayyidina Abdullah menyatakan kami jarang dengar Sayyidina Abdullah sebut qala Rasulullah. Banyak kali tak cerita tentang hadis Rasulullah. Bila beliau cerita tentang sabda Rasul, pucat muka tuan-tuan. Kerana para sahabat mempunyai satu sikap sangat takut untuk membuat pendustaan terhadap ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang membuat pendustaan ke atasku, maka dia hendaklah menyediakan tempatnya di dalam api neraka Allah. Jadi para sahabat bila dengar begini, menyebabkan ramai di kalangan mereka yang tak berani nak menceritakan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana takut berlaku penambahan ataupun pengurangan. Sebab itulah kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, antara yang sikit meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana atas dasar sikap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, alhamdulillah di kalangan para sahabat Nabi ada juga yang ramai meriwayatkan hadis dengan dasar tidak mahu menyembunyikan ilmu, dan akhirnya sampai kepada kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah, iaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan Allah di atas suatu sumpah padahal ia berdusta padanya, supaya dapat ia mengambil dengannya akan harta seorang Islam, nescaya ia bertemu Allah dan Allah memurkai atasnya. Baik. Dalam hadis ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui riwayat Sayyidina Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan jelas bahawa bahayanya seseorang berusaha untuk mengambil harta orang lain sampai tahap bersumpah dengan nama Allah bahawa itu adalah hartanya. Dan di sini kita dapat belajar, yang pertama, jangan main-main dengan sumpah. Sumpah dengan nama Allah, jangan main-main. Jangan kita rasa mudah-mudah untuk bersumpah dengan nama Allah kemudian kita menipu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hadis ini juga mengajar kepada kita betapa bahayanya nasib seseorang yang sanggup untuk bersumpah atas nama Allah dalam keadaan dia menipu dalam sumpahnya, tujuan tidak lain dan tidak bukan nak ambil harta orang. Nak ambil harta orang. Nabi SAW menyatakan, man halafa ala yamin, atau man halafa billahi ala yamin wa huwa fiha fajirun. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah, dia bersumpah dalam keadaan dia adalah orang yang jahat di dalam sumpahnya. Maksud orang yang jahat dalam sumpahnya iaitu dia melakukan penipuan di dalam sumpahnya. Wallahi watallahi wabillahi, saya gini. Sumpah dengan nama Allah dalam keadaan kita buat main, kita mempermainkan sumpah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala laknat kita. Allah murka kepada kita dengan orang yang mempermainkan sumpah dan memandai-mandai dalam isu sumpah. Sebab tu kalau kita lihat di dalam hukum Islam, apabila seorang suami menuduh isterinya berzina, wal a'yazubillahi min zalik, dalam keadaan si suami tidak mempunyai sebarang bukti, walaupun pada asalnya orang yang nak tuduh mana-mana orang berzina dia kena datangkan 4 orang saksi lelaki adil, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian kepada suami. Suami bila dapati isteri berzina, dia boleh mengadu kepada qadi bahawa suami isteri dia berzina. Habis kalau isteri dapati suami berzina, tak boleh. Kenapa pula? Ini diskriminasi ke?
Orang lelaki je boleh sumpah, isteri saya berzina. Orang perempuan tengok suami zina, oh sedap lah macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan sangka buruk pada syariat. Orang lelaki, dia apabila mendapati isterinya berzina, kalaulah tidak ada penyelesaian oleh syariat, kena datang 4 orang saksi juga, anak yang bakal lahir akan dinisbahkan kepada dia. Dia berkait dengan masalah nasab. Dia akan berkait dengan masalah nasab. Maka apabila berkait dengan masalah nasab, Islam datang untuk menjaga nasab, menjaga kehormatan, menjaga nasab. Maka atas dasar itu, demi untuk memastikan jangan ada seseorang dibinkan dengan yang bukan sepatutnya, maka si suami berhak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sumpah li'an, iaitu mengadu kepada qadi mengadu kepada qadi, mengadu pada hakim, isteri saya fulanah binti fulan telah berzina dan saya tak ada sebarang bukti. Maka ketika itu qadi akan panggil dua-dua pihak, suami dan isteri, untuk si isteri atau si suami bertaubat kepada Allah. Jangan main-main, sebab kamu berdua selepas ni akan bersumpah di atas nama Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kamu semua tidak akan bersalah. Kalau isteri, mula-mula suami dulu kena bersumpah. Sebelum tu kau ingat, jangan main-main, ini sumpah dengan nama Allah. Dan disebut lagi dalam kitab-kitab fiqh, disunatkan ataupun dituntut untuk upacara sumpah li'an. Yang ini tak berlaku di Malaysia, kita tak jumpa. Sebab Malaysia pun tak laksanakan syariat, jadi kita tak jumpalah benda ni. Ini dalam kitabnya. Sumpah saya kena sekian-sekian, dia juga dalam masjid, tapi dia tak termasuk dalam sumpah li'an. Li'an ni untuk suami isteri je, tak berkait dengan masalah orang tu kena sekian-sekian, dia tuduh orang, dia bersumpah dalam masjid, dia tak edit. Jadi si suami akan diberi peringatan oleh qadi, jangan main-main dalam masalah sumpah. Sekiranya tidak, kamu akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Maka apabila si suami kata, baik, saya insaf dan saya tetap akan bersumpah bahawa isteri saya berzina, maka dia akan naik atas mimbar. Dibuat pada hari Jumaat lepas asar. Kenapa tuan-tuan? Hari Jumaat lepas asar ni waktu Allah nak murka sangat kalau kita buat lebih kurang. Atas mimbar pula, di dalam masjid pula. Suasana itu sepatutnya menggerunkan hati seorang untuk melakukan benda yang tidak boleh. Tapi apabila suami naik juga atas mimbar dan bersumpah dengan nama Allah bahawa sungguhnya isterinya telah berzina dan dia tidak menipu di atas sumpahnya tersebut, maka qadi akan persilakan pula si isteri naik di atas mimbar untuk menyatakan perkara yang sama bahawa si isteri tidak bersalah. Kalau dalam masa sama, qadi akan sebut, ingat, jangan main-main dalam masalah sumpah. Kalau dua-dua bersumpah kata dua-dua betul, si suami kata dia memang tahu, dia tengok isterinya berzina, yang isteri menafikan demi Allah saya tak berzina, maka kedua-duanya akan dipisahkan selama-lamanya. Tidak boleh berkahwin, tidak boleh rujuk sampai bila-bila. Dipisahkan, tak boleh lagi jadi suami isteri sampai bila-bila. Tak boleh dikahwinkan semula. Beza kalau orang cerai dalam tempoh iddah dia boleh rujuk. Kalau dah lepas waktu iddah, dia boleh kahwin semula dengan isterinya. Melainkan kalau dia dah cerai dengan cerai 3, iaitu dia ada perincian dari segi perbahasan fiqh. Jadi apabila si isteri juga nekat mengatakan dia tidak bersalah, dia juga akan naik di atas mimbar, dia akan bersumpah. Tapi kalaulah tiba-tiba si isteri tak berani nak bersumpah, maka si isteri akan dijatuhkan hukuman rejam sampai mati. Sebab dia mesti bersumpah kalau dia tak bersalah. Sebab kalau dia tak nak bersumpah juga, bermaksud dia telah betul-betul melakukan zina. Dan atas dasar itulah, oleh kerana suami bila tengok isteri berzina ataupun dia pergi musafir lama sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun tak balik rumah, balik-balik tengok isteri mengandung, maknanya si suami ketika itu walaupun dia tak tengok isteri berzina, tetapi ada qarinah, iaitu macam mana awak boleh mengandung sedangkan saya tak balik rumah dekat setahun, 2 tahun. Jadi kalau begitu keadaannya, si suami dia kena membersihkan dirinya daripada disabitkan dengan anak dalam kandungan. Beza dengan kalau orang perempuan kalau tengok suaminya berzina, dia tak berkait dengan masalah nasab. Dan apabila saya tanya kepada guru saya, kalau benda ni berlaku, macam mana Islam menyelesaikan, maka guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi menyatakan, wanita dalam isu ini dia boleh mengadu kepada qadi bahawa dia tak selesa hidup dengan suaminya. Dia beritahulah sekian. Dengan dia tidak mengatakan suaminya berzina, sebab dia kena bawa 4 orang saksi juga. Dia katalah suami saya ada hubungan dengan perempuan lain,
maka benda itu menyebabkan saya tertekan dan saya tak suka benda itu. Jadi qadi akan lihat keadaan tersebut. Kalau sabit, boleh dipisahkan di antara suami dan isteri. Kalau isteri tak nak bersama lagi dengan suami yang keranjang tersebut ataupun mata keranjang tersebut. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, dan di sini juga hikmah mengapa orang lelaki dibenarkan berkahwin ramai, berbeza dengan orang perempuan tak boleh berkahwin dengan ramai lelaki dalam satu masa, sebab dia akan berkait dengan masalah nasab. Bayangkan kalau diizinkan satu orang perempuan boleh kahwin ramai orang suami, lepas tu dapat anak, anaknya ben siapa? Udah jenuh menengok muka kawan tu, muka awak ke ni. Jadi dia akan menyebabkan status nasab itu bermasalah. Maka atas dasar itulah syariat mengharamkan wanita untuk berkahwin dalam masa yang sama dengan suami yang ramai. Kalau nak kahwin juga, kalau bercerai, tunggu habis iddah, iddah tak ada sebarang janin dalam dirinya, barulah dia boleh berkahwin dengan orang lelaki lain ataupun lelaki yang samalah, tak ada masalah. Jadi dalam hadis ini dinyatakan betapa Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka dengan orang yang sanggup bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sumpah itu palsu, tidak lain tidak bukan hanya dengan satu tujuan, iaitu nak merampas harta orang lain. Ini kerana Islam datang untuk menjaga harta. 5 perkara yang dijaga oleh Islam: nyawa, kalau mula-mula sekali agama, menjaga nyawa, menjaga kehormatan, menjaga akal dan juga menjaga nasab ataupun menjaga harta, maafkan saya. 5 perkara: menjaga agama, menjaga nyawa, kemudian menjaga akal, menjaga kehormatan ataupun nasab, dan yang kelima menjaga harta. Kalau kita lihat syariat Islamiah ini, dia akan balik kepada untuk menjaga 5 perkara penting ini. Dan dalam hadis ini menunjukkan betapa harta adalah di antara perkara yang begitu dititik beratkan oleh Islam, sehingga Allah Ta'ala mengharamkan seseorang membuat tuduhan palsu bahawa ini harta saya sedangkan dia bukan harta. Dan atas dasar itulah hukuman kepada orang yang mengambil harta orang berat. Kalau dia mencuri senyap-senyap, dipotong tangannya. Kalau cukup syarat lah, barang tu berharga 1/4 dinar. Antaranya hari ini 1 dinar katakan 700, maknanya lebih kurang 100 lebih lah. Kalau harga barang tu 100 lebih, barulah kalau dia mencuri dia kerat tangan. Dan keadaan dia curi bukan sebab terpaksa, bukan sebab keadaan mendesak, suka-suka mencuri, baru dia kerat tangan. Kalau dia mencuri sebab lapar sangat, dia tidak dikerat tangan. Itu kalau mencuri sunyi-sunyi. Kalau dia mencuri dalam keadaan dia menunjukkan unsur keganasan, rompak, acuh senjata pada orang, lepas tu minta orang tu bagi duit, orang tu pun akhirnya bagi duit. Kalau dapat tangkap orang yang merompak ini, sekiranya dia tidak membunuh orang, dia hanya mengambil harta semata-mata, hukuman dia bukan potong tangan saja, potong tangan, potong kaki secara silang. Potong tangan kanan, kerat kaki kiri, kerat sampai ke buku lali, biar dia kudung kaki dia dan hilang tangan dia. Sebab orang begini sampai tergamak menakutkan orang dengan senjata sebab nak ambil harta orang. Sebab apa hukum ini dikeluarkan oleh syariat? Sebab Islam datang antaranya untuk menjaga harta. Bahkan kalau dia bukan sekadar ambil rampas harta orang, bunuh pula orang, yang macam berlaku kepada pegawai bank yang kita dengar baru ni, tembak tuan-tuan, ditembak, diambil hartanya. Maka dalam perbahasa Islam, orang begini dia dijatuhkan hukuman bunuh, bukan sekadar dibunuh, tetapi dia akan disalib sebelum dikebumikan. Maksudnya selepas dipenggal kepalanya, dikafankan, disolat, sebelum tu dimandikan, dikafan, disolat, sebelum dikebumikan. Mayat dia akan diikat di kawasan-kawasan terbuka, ikat di tiang bendera saya cadangkan kalau dibuat tu, Dataran Merdeka tu. Semalam malam tadi orang banyak berpesta tu, gantung mayat kat situ selama 3 hari kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, biar orang tengok, ini balasan orang yang segamak bunuh orang, ambil pula harta orang. Hukuman dia bukan sekadar bunuh, tetapi sampai begitu sekali mayatnya digantung selama 3 hari, barulah selepas itu dikebumikan. Kalau ikut dalam sebagian pendapat para ulama, bukan 3 hari, sebaliknya sampai keluar air mayat tu, sampai keluar air busuk mayat tu, barulah dikebumikan. Maknanya biar orang ngeri betul. Kalau di Kota Damansara ni cadangnya letak di lampu isyarat tu,
biar tak berani orang tengok. Ini ngerinya, bahayanya ataupun dahsyatnya hukuman kepada orang yang melakukan jenayah besar seperti ini. Kenapa? Menjaga nyawa, menjaga harta. Sebab tu Islam ni dia tidak zalim. Sebaliknya dia akan mengambil tindakan yang keras kepada orang yang cuba untuk melakukan kezaliman sesama umat Islam, dan juga kepada sahabat kita yang bukan beragama Islam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang ke-120 ni dia ada cerita di sebaliknya. Apabila Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud menceritakan hadis ni kepada para tabi'in, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyiduna Al-Ash'ath bin Qais bin Ma'di Karib, ada seorang sahabat Nabi nama dia Sayyiduna Al-Ash'ath bin Qais bin Ma'di Karib, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Sayyiduna Al-Ash'ath ni pernah murtad dan kembali memeluk agama Islam semula. Beliau adalah seorang sahabat Rasulullah. Lepas Rasulullah wafat, pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, ramai orang murtad. Dia itu dengan sebab tidak mengatakan zakat itu adalah wajib. Sebab mereka berpandangan zakat hanya wajib pada zaman Nabi. Selepas Rasulullah wafat, zakat dah tak wajib. Antara yang berpandangan dengan pandangan ini adalah Sayyiduna Al-Ash'ath. Dan oleh kerana zakat ini memang wajib dengan jelas oleh Al-Quran, daripada Al-Quran dan hadis dan sebagainya, maka orang yang mengingkari kewajipan satu perbuatan wajib, dia terkeluar daripada agama Islam. Jadi akhirnya mereka ni diperangi oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Cuma Sayyiduna Al-Ash'ath, apabila beliau telah murtad dengan sebab menafikan kewajiban zakat, akhirnya beliau bertaubat dan mengatakan zakat itu wajib dan kembali memeluk kembali agama Islam. Beliau bukanlah murtad dengan sebab mensyirikkan Allah, tetapi menafikan satu perbuatan wajib, iaitu zakat. Pun begitu beliau bertaubat dan kembali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui akan kewajipan zakat. Jadi orang seperti Sayyidina Al-Ash'ath ni tetap dianggap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana syarat sahabat Nabi hidup pada zaman Rasulullah, pernah bertemu dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mati dalam agama Islam. Walaupun di tengah-tengah tu berlaku riddah, berlaku murtad. Contoh macam Sayyidina Al-Ash'ath, beliau bertemu dengan Nabi, beriman dengan Rasulullah, kemudian selepas Nabi wafat beliau murtad dengan sebab mengingkari kewajipan zakat. Pun begitu akhirnya beliau kembali bertaubat dan menerima agama Islam serta mengakui kewajipan zakat. Akhirnya beliau mati sebagai seorang Muslim. Maksudnya beliau di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang kita dengar sahabat Nabi sampai murtad. Ni di antara contoh sahabat Rasulullah yang pernah murtad kemudian kembali memeluk agama Islam, iaitu dengan cara meyakini akan kewajipan zakat. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, fitnah yang banyak menggempur masyarakat para sahabat dan juga umat Islam ketika itu adalah, pertama, ada di kalangan manusia yang mengakui zakat tak wajib. Ini satu golongan. Yang kedua, muncul nabi-nabi palsu zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, menyebabkan Sayyidina Abu Bakar mengambil satu tindakan yang tegas untuk memerangi sesiapa saja yang menafikan kewajipan zakat, dan juga Sayyidina Abu Bakar berusaha untuk memerangi golongan yang mendakwa mereka adalah nabi. Banyaklah yang berlaku. Antara itulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat Nabi yang sangat berperanan di dalam memastikan bahawa masyarakat Islam berada tetap dengan agamanya selepas kewafatan Rasulullah. Bayangkan para hadirin yang dirahmati Allah, apabila Nabi SAW wafat, tanah Arab kembali murtad. Subhanallah, bukan seorang dua, tanah Arab kembali murtad, melainkan bumi Makkah, bumi Madinah dan Bahrain. Yang lain murtad belaka, sama ada menafikan masalah zakat ataupun menafikan ataupun menyatakan ada nabi baru. Contoh macam Musailimah Al-Kazzab timbul, bahkan bersama Nabi lagi dia dah timbul dah. Jadi maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, Sayyidina Abu Bakar di antara orang yang sangat berperanan di dalam memerangi
kemurtadan yang berlaku pada zaman beliau. Jadi balik kepada cerita kita, hadis yang ke-120 ini, apabila Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maafkan saya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud apabila beliau melafazkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka Sayyiduna Al-Ash'ath bin Qais bin Ma'di Karib tanya kepada para tabi'in apa yang telah disebut oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud oleh Abu Abdurrahman. Akhirnya para tabi'in bersebut bahawa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyatakan hadis yang berbunyi, man halafa billahi ala yaminin wa huwa fiha fajirun liyaqtati'a biha ma lam ri'in muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Akhirnya Sayyidina Al-Ash'ath menyatakan sebenarnya sabda Nabi itu berkait dengan diri saya, iaitu kata beliau, saya ni memiliki satu telaga. Saya ada satu telaga, yang telaga kepunyaan saya tersebut berada di dalam tanah sepupu saya, anak pakcik belah ayah saya. Maknanya pakcik saya belah ayah, anak dia, sepupu lah, sepupu kepada Sayyidina Al-Ash'ath bin Ma'di Karib. Nama sepupu beliau adalah Ma'dan. Ini sekadar tambahan ceritalah. Nama sepupu kepada Sayyidina Al-Ash'ath adalah Ma'dan. Jadi telaga milik Sayyidina Al-Ash'ath bin Ma'di Karib berada di dalam tanah sepupu beliau. Akhirnya sepupu beliau mendakwa telaga itu miliknya, sebab dalam tanah dia. Sayyidina Al-Ash'ath kata, tak, telaga itu saya punya, memang saya punya, cuma berada di tanah kamu. Tanah kamu, kamu punya lah, tapi telaga itu saya punya, memang milik saya. Akhirnya berlaku pertelingkahan, dua-dua tak ada bukti. Yang Sayyidina Al-Ash'ath pun tak ada hitam putih, yang sepupunya juga tidak ada hitam putih. Akhirnya kedua-duanya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Al-Ash'ath bin Qais bin Ma'di Karib, kata beliau, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, bayyinatuka au yaminuh, datangkan saksi kamu, bukti bahawa kamu memiliki telaga tersebut, ataupun sumpah sepupu kamu. Sebab sekarang dua-dua tak ada hitam putih. Maka orang yang nak mendakwa suatu benda yang secara zahirnya berada dalam milik orang lain, sebab secara zahirnya telaga itu dalam tanah sepupu Sayyidina Al-Ash'ath, maknanya secara zahir telaga itu biasanya akan menjadi milik orang yang memiliki tanah. Cuma oleh kerana Sayyidina Al-Ash'ath mendakwa bahawa telaga itu telaga beliau dan memang telaga beliau, akhirnya Rasulullah kata, okey, dah kamu yang mendakwa, bukti kamu mana? Kalau kamu tak dapat datangkan bukti, sama ada saksi ataupun sebarang keterangan, maka beralihlah kepada pemilik tanah untuk bersumpah dengan nama Allah bahawa memang telaga itu milik dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila Nabi sebut begitu kepada Sayyidina Al-Ash'ath bin Qais bin Ma'di Karib, akhirnya beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan yahlifu ya Rasulullah." Kalau begitu saya tak ada bukti ya Rasulullah. Kalau begitu dia akan bersumpah dan akhirnya telaga itu menjadi milik dia. Sedangkan telaga itu milik saya, cuma saya tak ada bukti. Kalaulah semata-mata saya saja kena buat bukti, dia tak perlu buat bukti, senang, dia bersumpah, dia akan dapat telaga saya. Jadi Sayyidina Al-Ash'ath menyatakan kepada Nabi, "Idzan yahlifu ya Rasulullah." Kalau begitu pasti sepupu saya akan bersumpah mengatakan telaga itu adalah milik dia. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yamini sabrin yaqtati'u biha ma lam ri'in muslimin wa huwa fiha fajirun laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Iaitu hadis yang hampir serupa dengan hadis yang telah kita dengar sebentar tadi, yang menyatakan barang siapa yang tergamak bersumpah dengan nama Allah dengan tujuan nak mengambil harta orang lain, maka dia akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini mengajar kita erti bahawa sesungguhnya di atas muka dunia ini,
kadang-kadang walaupun kita punya, kita tak ada bukti. Dari segi undang-undang kita tak lihat emosi, sebab kita melihat dari segi bukti. Maka barang siapa yang nak mendakwa yang ni dia punya, yang ni milik dia, yang ni milik dia, dia tak boleh semata-mata sebut begitu, tapi dia kena mendatangkan bukti. Siapa yang nak mendakwa, dia kena datangkan bukti. Kemudian siapa yang benda tersebut secara zahirnya berada dalam miliknya, dia tidak perlu datangkan bukti, sebaliknya cukup dengan bersumpah. Kita biasa dengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti perlu didatangkan oleh orang yang nak mendakwa. Manakala orang yang tertuduh, dia cukup dengan bersumpah. Dia cukup dengan bersumpah bahawa barang tu milik dia dan sebagainya. Kadang-kadang banyak berlaku dalam kehidupan kita, benda kita punya. Contoh, katakan tanah tu, tanah luas, kita pernah beli daripada tuan punya tanah, satu bahagian dalam tanah, dan kita pun beli, dia pun jual. Maknanya tanah kita berada dalam tanah orang. Cuma tanah orang tu luas, asal semua tu tanah dia, cuma tanah kita ada sikit dalam tu. Cuma cara dia orang dulu mungkin tak ada hitam putih apa semua. Akhirnya bila sampai ke anak-anak, anak-anak kata sebenarnya ini bukan tanah pakcik, ini tanah ayah kami. Bila bawa kepada qadi dalam isu seperti ini, qadi akan memberikan pertamanya amaran, jangan main-main, ini masalah ambil harta orang. Allah Subhanahu Wa Taala akan murka kepada orang yang mengambil harta orang secara zalim. Jadi dalam Islam bukan sekadar kita menguruskan manusia dengan undang-undang, sebaliknya kita juga mengurus manusia dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hudud hanya untuk membasmi orang-orang yang tak takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, hatta kalaulah tidak laksanakan hudud sekalipun, dia takkan berzina. Okey, Malaysia tak laksanakan hukum hudud, kita nak berzina tak tuan-tuan? Tak nak kita. Sebab apa? Takut hudud. Hudud mana ada? Sebab kita nak berzina? Takut Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hukuman hudud, hukuman qisas, ini adalah hukuman yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang tak takut Allah dan Rasul. Dia hanya takut hukuman dunia yang dilihat secara zahir. Dia lupa Allah ada hukuman yang lebih dahsyat di akhirat nanti. Jadi atas dasar itulah diletakkan hukuman hudud dan juga qisas, kerana ada orang dia tak takut dengan firman Allah, dia tak takut dengan akhirat, tapi dia takut dengan hukuman yang mengerikan di atas dunia. Tapi kita tidak dituntut menjadi orang seperti itu. Bahkan yang dituntut kita menjadi orang yang gentar apabila teringat firman Allah, teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang diajar oleh para ulama tasawuf, supaya kita ni ada rasa takut dan merasakan kita sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi pernah menceritakan, sewaktu Libya diserang oleh Itali, dan akhirnya Syekh Omar Mukhtar, kita biasa dengar tengok filem tu lah, Syekh Omar Mukhtar yang dipanggil sebagai singa padang pasir. Beliau di antara ulama tasawuf yang membawa tarikat As-Sanusiyah di Libya. Maka beliau telah menggerakkan ulama-ulama dan juga rakyat Libya yang begitu rapat dengan nilai takwa kepada Allah melalui pelajaran ataupun melalui kaedah tasawuf yang dibawa oleh tarikat As-Sanusiyah. Akhirnya dengan takdir Allah Ta'ala kalah juga. Kalah dengan tentera Libya. Kalah dengan tentera Itali. Apa yang tentera Itali buat? Tawan umat Islam, dibuat dalam satu kamp, lelaki perempuan tidur bercampur selama setahun. Tujuan ni untuk merosakkan umat Islam, supaya mereka ini sudahlah kalah dalam medan perang, mereka juga akan kalah dari segi akhlak. Sengaja dijadikan tak ada pemisah di antara kamp lelaki dengan kamp perempuan. Tawanan lelaki perempuan tidur campur, main seorang lelaki sebelah dia orang perempuan tidur tengah malam. Begitu keadaannya selama setahun, dengan tujuan untuk merosakkan umat Islam yang ditawan. Tetapi subhanallah, kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, selama setahun tidak berlaku walau satu perzinaan. Cuba buat kat Malaysia. Wali'ayyazubillah. Kadang-kadang ada je sambutan sana sambutan sini. Banyak orang melakukan perbuatan yang tidak molek pada satu malam ni tuan-tuan. Tiba-tiba ini setahun orang-orang tentera Itali cuba nak merosakkan umat Islam.
dengan tidur sebelah menyebelah dan suasana padat, maknanya tersingkap habislah aurat kira-kira tu. Mestinya dalam keadaan begitu, walaupun peluang itu dah ada dan mereka pula disogokkan dengan perkara tersebut, tetapi jiwa takut kepada Allah menghalang umat Islam baik lelaki dan perempuan dia katakan masyarakat Libya ketika itu daripada melakukan sebarang perbuatan yang jahat. Kenapa? Nilai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang Itali kata ini manusia ke bukan orang. Satu isu zina pun tak berlaku. Ini orang ke bukan orang ni? Nak ceritanya tuan-tuan, itulah yang dibawa dalam hati umat Islam. Jadi dalam hadis ni kita tengok, walaupun Sayyidina Al-Ash'as peringkat awal kata, kalau begitu senang-senanglah dia akan bersumpah. Tapi Nabi SAW sebut, dapat Nabi didik masyarakat para sahabat, jangan hanya fikir dunia, kena ingat kita ada balasan di akhirat. Kalau di dunia kita tak dapat hak, kita akan dapat hak kita di akhirat nanti. Sebab tu sebagai contoh, kita biasa dengar cerita Sayyidina Ali yang hilang pedang atau baju besi atau bagaimana, yang kebetulannya akhirnya benda tu dijumpai ada pada seorang Yahudi. Akhirnya Sayyidina Ali dakwa, ni barang saya. Yahudi kata, tak, ni barang saya sedang miliki sekarang. Sayyidina Ali kata, ni saya punya. Bawa kepada Qadi. Qadi saya ingat namanya Shuraih, antara Qadi yang terkenal yang begitu adil pada zaman sahabat satu ketika. Cuma dia bukan sahabat, dia tabi'in. Qadi Shuraih kata, ya Amirul Mukminin, mana bukti anda? Sayyidina Ali tahu tu dia punya. Mana bukti? Sayyidina Ali kata, anak-anak saya tahu yang tu saya punya. Anak-anak tak boleh jadi saksi, sebab anak-anak biasa dia akan bias dengan, dia akan cenderung kepada ayah dia. Mana bukti lain? Bukti lain saya tak ada. Kalau begitu, ia bukan milik Amirul Mukminin. Perdana Menteri pun tak dapat hak dia berdasarkan sistem Islam. Bukan kerana nak menzalimi, tapi dalam Islam kita diajar, kamu nak tahu mana bukti kamu. Walaupun mungkin memang kamu punya, cuma sekarang dari segi hukum dunia, oleh kerana kita tak ada wahyu, kita berhukum secara zahir, dan Allah lah yang mengetahui apa yang berlaku di sebaliknya. Kalau contoh dalam isu tadi memang kita punya, contoh isu tanah kita pernah beli, tiba-tiba dah lama lepas tu hitam putih tak ada, orang dakwa tu tanah orang lain. Kita tahu kita punya dan kita menyatakan, orang tu pun kata dia punya juga, dibawa kepada Qadi akan hukum sebab kita tak ada bukti tanah tu bukan kita punya. Maknanya lepaslah kita di dunia, terasa dah sedih, bukan tanah kita diambil orang, tetapi orang yang mengambil tanah tersebut tidak akan selamat di akhirat nanti. Jadi kita dididik dengan nilai ketakutan kepada Allah itu lebih daripada nilai undang-undang. Jadi itulah asal cerita bagaimana boleh timbul hadis yang ke-120. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang ke-121. Hadis yang ini pendek-pendek. Hadis Sayyidatuna Aisyah 4 kelas rupanya. 4 kelas baru habis. Hari ini insya-Allah banyak jugalah hadis yang kita boleh pelajari biiznillah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-121 ataupun hadis yang ke-122, wa anhu bihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bermaksud daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ia bersabda, baginda bersabda, janganlah kamu membenarkan ahli kitab pada sesuatu yang mereka dakwakan bahawa perkara itu diturunkan Allah, dan janganlah kamu mendustakan mereka, tetapi katakanlah kami percaya dengan Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, sehingga akhir ayat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita sedang pelajari ini atau sedang kita bicara ini berkait dengan masalah apabila ahlul kitab, orang Kristian, orang Yahudi menceritakan sesuatu yang kononnya ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sikap yang perlu kita ambil? Sekarang orang Kristian, orang Yahudi, mereka telah memiliki kitab sebelum kita. Orang Yahudi dia ada At-Taurah,
Orang Kristian dia ada Al-Injil. Maka orang Kristian juga menggunakan At-Taurah, cuma mereka telah memesongkan isi kandung At-Taurah dan juga Al-Injil. Maka apabila isi kandung At-Taurah dan juga Injil telah ditukar-tukar oleh tangan-tangan jahat mereka, maka ada benda yang mereka nyatakan, yang mereka petik daripada kitab Taurah yang telah dipesongkan, ataupun daripada kitab Injil yang telah dipesongkan oleh tangan-tangan jahat para pendeta mereka. Kemudian mereka cerita kepada kita, dalam Taurah sebut gini, Allah Ta'ala gini. So macam mana sikap yang perlu ada, yang perlu kita miliki di dalam menghadapi apa yang disebut oleh ahlul kitab. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melalui riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita dengan satu sikap. Jangan membenarkan mereka dan jangan kamu mendustakan mereka. Dalam sepotong hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hadithu an bani Israil wala haraj." Ceritalah apa saja cerita yang kamu nak cerita, yang kamu dengar daripada Bani Israel, iaitu daripada Ahlul Kitab, daripada Yahudi ataupun Kristian, wala haraj, tiada sebarang masalah. Kamu nak cerita sesungguhnya di dalam Taurah dinyatakan begini, di dalam Injil dinyatakan begini, silakan, tiada masalah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, macam mana sikap yang perlu kita buat? Baik, Nabi kata, jangan kamu membenarkan Ahlul Kitab dan jangan kamu mendustakan mereka. Para ulama apabila menguraikan hadis ini menyatakan bahawa ada benda yang disebut oleh masyarakat Yahudi dan juga Kristian yang bercanggah dengan akidah umat Islam. Dia ada dua kan, sama ada akidah ataupun syariat. Kita dalam perbahasan Islam ni dia ada dua pokok besar. Pertama akidah, yang kedua syariat, iaitu hukum hakam fiqh. Baik, dari segi akidah, ada benda yang dalam Taurah bercanggah langsung dengan akidah orang Islam. Dan sebagaimana yang kita maklum, akidah setiap para Nabi dan Rasul semua sama. Tak ada istilah akidah saya daripada syariat Nabi Muhammad, akidah kami Allah Ta'ala tu Tuhan yang Esa. Tapi kita berlapang dadalah, sebab dalam akidah orang Kristian, Nabi Isa pernah mengatakan bahawa sebenarnya baginda adalah anak Allah. Dalam masalah ni khilaf lah seorang Nabi dengan seorang Nabi. Dia tak ada isu begitu. Dia tak ada istilah seorang Nabi berbeza dengan Nabi yang lain dari sudut akidah. Dari segi akidah semua Nabi-Nabi sama. Sebab tu Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab beliau Fiqhus Sunnah, Fiqhus Sirah yang dikarang oleh Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama besar Syria yang meninggal baru ni. Dalam kitab tersebut beliau tidak bersetuju kita menggunakan istilah Al-Adyan As-Samawiyah, agama-agama langit. Banyak kadang-kadang kita guna disebut agama-agama langit, agama Islam, agama Kristian, agama Yahudi. Kata beliau, kenapa tak boleh kita sebut agama-agama langit? Sebab semua agama para Nabi satu, iaitu Islam. Tak ada istilah kami orang Islam, Nabi Musa dia bukan orang Islam. Tak ada. Semua Nabi-Nabi dan para Rasul adalah orang Islam dan membawa akidah yang sama, kerana syariat semuanya sama. Jadi yang membezakan di antara seorang Nabi dengan seorang Nabi dari sudut syariat, hukum hakam fiqh. Zaman kita makan unta tak ada masalah. Cuma dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man, siapa makan unta batal wuduk dia. Dalam mazhab Syafi'i makanlah macam mana pun tak batal wuduk. Dia ada sikitlah berbeza pendapat para ulama kita dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang samanya tak ada masalah makan daging unta. Makan daging unta tak ada masalah. Syariat kita kata tak ada masalah. Syariat Nabi Musa alaihi salam tak pula macam tu. Syariat kita makan tak ada masalah. Syariat satu ketika dahulu, saya tak pasti syariat Nabi Musa ataupun syariat Nabi yang lain,
Tapi pada zaman Bani Israel satu ketika dahulu, makan unta haram. Unta binatang yang diharamkan untuk dimakan. Syariat Nabi Muhammad SAW, orang lelaki ramai-ramai mandi langsung tak berpakaian, haram. Mana boleh dia dah aurat sama orang lelaki? Dengan orang perempuan tak boleh, dengan orang lelaki pun sama. Tak boleh. Masjid kata jom kita buat projek, kita buat satu program, mengambil sepenuh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahawa kaum Nabi Musa AS mandi beramai-ramai tanpa surat benang. Mandi ramai-ramai dan Nabi Musa tak marah. Maknanya benda ni tak ada masalah di syariat. Jom kita buat program untuk kita beramal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Jadi kita sebut balik, tak boleh buat program tu. Itu syariat Nabi Musa. Dalam syariat Nabi Musa tak ada masalah orang lelaki membuka aurat hatta nampak kemaluan sekalipun, maafkan saya, sama orang lelaki tak ada masalah. Bahkan mereka mandi ramai-ramai dalam keadaan tidak ada surat benang. Cuma Nabi Musa AS segan nak mandi sekali. Sebab para Nabi dan para Rasul ni sikap malu mereka tinggi. Sampai disebut oleh Rasulullah SAW, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara perkara yang telah diketahui oleh manusia semenjak kenabian yang awal, iaitu semenjak kenabian para nabi dan para rasul sebelum kedatangan Rasulullah, iaitu satu ucapan yang berbunyi idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu nak buat. Jadi sikap malu itu begitu menebal dalam jiwa Sayyidina Nabi Allah Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa mengambil sikap tidak mahu mandi sekali dengan masyarakat Bani Israel. Jadi di antara syariat dengan syariat mungkin berbeza, tetapi dari segi akidah tak ada beza di antara seorang Nabi dengan seorang Rasul. Jadi apabila Rasulullah dalam hadis yang ke-121 ini menyatakan, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum, janganlah kamu mendustai ahlul kitab dan janganlah pula kamu membenarkan ahlul kitab. Maknanya kata para ulama, yang pertama, sekiranya yang disampaikan oleh ahlul kitab, sama ada Kristian ataupun Yahudi, bercanggah dengan akidah umat Islam, maka kita tolak. Memang kita akan mendustakan mereka. Contoh, mungkin tuan-tuan jarang baca Old Testament, kitab Taurah yang didakwa sebagai Taurah lah. Dan memang ada ayat-ayat yang nampaknya mirip kepada syariat Islam. Ada yang menceritakan tentang Rasulullah dan sebagainya. Ini mungkin kita asal Taurah yang telah dipesongkan. Dalam Taurah disebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pernah bertumbuk dengan Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Allah Taala merupa sebagai orang, satu malam masuk rumah Nabi Yaqub. Akhirnya Nabi Yaqub bertumbuk dengan Allah Taala sebab Nabi Yaqub ingat pencuri. Bertumbuk sampai dekat subuh. Akhirnya Allah Ta'ala berjaya dikalahkan oleh Nabi Yaqub AS, dan Allah Ta'ala pun minta agar dilepaskan. Tolonglah lepaskan saya. Akhirnya Nabi Yaqub tanya, saya lepaskan, tapi kamu kena doakan saya. Doakan keberkatan untuk saya. Beritahu kamu siapa, saya akan lepaskan, tapi kamu kena doakan saya. Akhirnya Allah Ta'ala dan rupa seorang manusia pun mengata, takkan tak perasan lagi saya siapa? Baru Nabi Yaqub terperasan rupanya Allah Ta'ala. Itu yang ada dalam Taurah pada hari ini. Dahlah bertumbuk, satu hal. Yang kedua, kalah pula tu. Adakah Allah Ta'ala berupa dengan manusia? Mustahil dalam akidah umat Islam. Mereka kalau itu akidah umat Islam, begitu juga akidah para Nabi dan para Rasul. Allah Ta'ala kalah pula dengan makhluk. Ya subhanallah. Sikap Allah Ta'ala Al-Qahir, Tuhan yang mengalahkan, bukan Tuhan yang dikalahkan. Jadi kalau begini, hadis Rasulullah yang mengatakan jangan kamu benarkan mereka dan jangan kamu dustakan mereka, tidak termasuk dalam isu ini. Yang dalam isu ini memang kita kata kamu dusta. Mustahil Allah Ta'ala boleh melakukan sifat seperti itu. Contoh lagi, dalam Taurah disebut bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala pernah menyesal. Bila cipta manusia, orang dah ramai, akhirnya ramai orang jahat, Allah Ta'ala pun berduka nestapa. Sedih, kenapa rupanya manusia gini rupanya perangainya. Nyesal aku cipta manusia. Ya subhanallah, Allah Ta'ala boleh menyesal, sedih lagi. Yang ni bukan akidah umat Islam, dan itu juga bukan akidah para Nabi dan para Rasul. Jadi dalam isu seperti ini, kita tolak sama sekali. Atau apa lagi yang berkait dengan masalah akidah, yang membabitkan para Nabi dan para Rasul. Bagaimana dalam Taurah pada hari ini memburuk-burukkan para Nabi dan para Rasul. Disebut bagaimana Nabi Allah Daud alaihissalam pernah naik di atas istana baginda, lepas tu nampak ada perempuan cantik sedang mandi. Nabi Daud usah lagi dalam Taurah. Tengok lagi.
Tuan-tuan, yang ni melampau. Mereka menuduh Nabi Daud AS dianggap sebagai seorang yang mata keranjang. Nabi Daud pun tengok, wah cantik betul perempuan ni. Tanya kepada rakyat Nabi Daud AS, sebab Nabi Daud seorang Nabi dan seorang raja. Tanya kepada orang bawahan, siapa wanita tadi? Disebutlah wanita itu adalah isteri kepada seorang prajurit, yang mana prajurit itu bernama Uria. Dah macam kita baca Taurah pula sekarang ya. Uria. Dalam Quran tak sebut ni. Nabi Daud AS dalam Taurah, benda ni semua palsu. Cuma disebut dalam Taurah yang sudah dipesongkan oleh tangan-tangan jahat mereka. Nabi Daud AS akhirnya meminta para pengawalnya membawakan isteri Uria ini untuk datang ke istana Nabi Daud AS, dan akhirnya Nabi Daud wal'iyahzubillah min zalik dituduh berzina dengan Uria, dengan isteri Uria. Bila dah berzina, mungkin akan mengandung. Akhirnya untuk mengelakkan perkara ini, Nabi Daud AS dalam Taurah dituduh meminta para tentera membawa pulang Uria yang ketika itu sedang berperang. Dia salah seorang tentera Nabi Daud sedang berperang. Maka Nabi Daud kononnya nak menutup perbuatan sumbang sebut, dipanggil Uria untuk pulang supaya dapat bersama dengan isteri. Kalau dapat anak pun, ini anak Uria, bukan anak Nabi Daud AS. Dalam cerita Taurah yang penuh dengan penustaan ini disebut, bukan Taurah yang asal, ini Taurah yang telah diselewengkan. Hari ini masih ada cerita ni. Saya tak tahulah lepas ni dia nak ubah ke, Allah Alam lah. Sebab Taurah ni sentiasa ada peristiwa-peristiwa yang seterusnya. Apabila Uria dibawa balik, dia ada jiwa patriotik. Dia tak nak masuk rumah. Dia kata, macam mana aku boleh bersenang lena dengan isteri sedangkan tentera sedang berperang? Tak boleh macam tu. Ni jiwa-jiwa tentera. Taktik tidak menjadi. Akhirnya Nabi Daud AS minta Uria, pergilah ke medan perang dah. Kalau tak nak bersama dengan isteri, pergi ke medan perang. Dan Nabi Daud dalam Taurah dituduh bahawa Nabi Daud meminta beberapa orang tenteranya mengawasi Uria. Pastikan Uria berada di tempat paling hadapan supaya dia terbunuh. Kalau dia tidak juga terbunuh, pastikan kamu pula yang bunuh Uria. Ya subhanallah. Dituduh sebagai berzina, dituduh sebagai orang yang membuat konspirasi, dituduh sebagai seorang pembunuh. Dilemparkan 3 tuduhan berat ni kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Ya subhanallah. Nabi Daud, Nabi Allah, tiba-tiba dituduh dengan tuduhan yang sedemikian rupa. Jadi apa sikap kita? Adakah kita akan kata saya dalam masalah ni saya tak boleh kata apalah, sebab Nabi kata jangan membenarkan mereka, jangan dustakan mereka. Mungkin dia orang cakap betul, mungkin dia orang cakap salah. Dalam masalah yang membabitkan akidah, membabitkan ketuhanan, membabitkan kerasulan, kita tolak sekiranya ia bercanggah dengan akidah dan pendirian umat Islam. Kerana pendirian umat Islam dari segi akidah sama dengan seluruh pendirian para nabi dan para rasul sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu perkara apabila yang dibawa oleh masyarakat Bani Israel bercanggah dengan akidah kita. Kita akan tolak. Hadis ni tak termasuk dalam isu ini. Perkara yang kedua, apabila yang disebut oleh Ahlul Kitab sama dengan apa yang kita sebut. Tuan-tuan kalau buka dalam Taurah disebut berapa lama Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan alam semesta? 6 hari. Sampai disebut lagi hari pertama cipta ni, hari kedua cipta ni, hari ketiga cipta ni. Dalam Quran dan juga dalam hadis tak dinyatakan perincian tersebut. Sebaliknya dinyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan langit dan bumi dalam masa 6 hari. 6 hari dengan kita tak tahulah berapa kadar satu hari. Hari di sisi Allah ke hari di sisi kita tak tahu. Cuma disebut 6 hari. Oh samalah. Okey, dalam masalah ni kita ambil benda apa? Adakah kita kata ni dusta? Yang disebut oleh Ahlul Kitab Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi 6 hari, dusta. Kalau kita kata dusta, kita juga mendustakan apa yang disebut oleh kita, oleh Al-Quran dan juga hadis. Sebab Al-Quran juga menyatakan langit dan bumi serta alam semesta dicipta dalam masa 6 hari. Kalau begitu maknanya kita mengambil sikap yang lain. Oleh kerana apa yang kamu sebut kena dengan apa yang kami sebut, kena dengan apa yang disebut oleh Al-Quran dan juga hadis, yang kamu sebut adalah benar. Yang ni benar. Dalam Taurah bab ni benar. Maknanya kita dustakan. Yang pertama, apabila mereka sebut bercanggah dengan akidah kita dustakan. Yang kedua, apabila yang mereka sebut kena dengan apa yang kita nyatakan dari segi maklumat dan juga dari segi akidah, maka kita terima.
Kita tidak mendustakan mereka. Cuma bila hadis Rasulullah menyatakan kita tak mendustakan mereka, kita tak membenarkan mereka, maksudnya kita ambil sikap, saya nak kata kamu tipu pun saya tak nak kata, nak kata kamu cakap betul pun saya tak nak kata. Ini merujuk kepada perkara yang ketiga, iaitu apabila di dalam Taurah, di dalam Injil disebutkan perkara-perkara yang tidak pula disebutkan oleh Al-Quran dan juga hadis, dan tidak pula Al-Quran ataupun hadis menyanggahi perkara tersebut. Contoh, disebut hari pertama cipta sekian-sekian, disebut nasab Nabi Allah Nuh ni begini, bin siapa, anak nama siapa, meninggal tahun bila. Dalam Taurat disebut Nabi Nuh meninggal tahun bila, umur bila, di mana, berapa orang anak dia, disebut perinci betul. Dalam Al-Quran tak disebut, dalam hadis juga tak disebut. Maksudnya benda ini disebut dalam Taurah, dalam Injil yang ada pada hari ini, dalam keadaan Al-Quran tidak pula menafikan kebenaran perkara tersebut dan tidak pula memperakui perkara tersebut. Maka oleh kerana itu kita mengambil sikap, kami ambil jalan tengah, mungkin betul, mungkin salah. Kami nak kata kamu bohong, tak berani juga, sebab takut memang betul-betul Allah Ta'ala yang sebut dalam Taurat juga Injil, yang tak turun pula kepada kami. Nak kata kamu betul, entah-entah ini rekaan kamu, bukan daripada Allah. Kami ambil sikap, kami tidak membenarkan kamu, dan kami juga tidak mendustakan kamu. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis yang ke-121. Kita tidak mendustakan mereka, kita juga tidak membenarkan mereka. Satu lagi perkara je tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari segi itu dari segi akidah. Bagaimana pula sekiranya dari segi syariat, hukum hakam. Contoh dalam Taurat disebut bahawa orang yang begini hukumnya begini. Kebetulannya hukum itu turut sama dengan syariat kita. Macam mana pula sikap kita dalam konteks syariat, dalam konteks halal dan haram, perbahasan fiqh, kita mengambil sikap oleh kerana syariat seorang Nabi dengan seorang Nabi kadang-kadang sama, kadang-kadang berubah. Maka apabila kamu kata syariat kamu gini, dalam Taurat sebut syariatnya begini, maka sikap saya mungkin betul, mungkin salah. Mungkin yang kamu cakap ni memang betul daripada Allah, mungkin yang kamu cakap bukan daripada Allah, sebab kamu yang tambah-tambah. Jadi dia ada dua perbahasan utama, akidah atau syariat. Kalau akidah, kita akan tiga perkara. Daripada tajuk akidah dia akan pecah pada tiga perkara. Yang pertama, kalau yang disebut oleh Ahlul Kitab kena dengan apa yang kita sebut, dia menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang ada nabi nama Nuh, ada nabi nama Hud, maka sikap kita kami percaya. Sebab apa? Sebab Al-Quran dan juga hadis juga memperakuinya. Itu yang pertama dari segi akidah. Yang kedua dari segi akidah, kalau bercanggah, contoh macam isu bertumbuk dengan Allah Ta'ala bertumbuk dengan Nabi Yaqub, dalam isu begini kita ambil sikap ini satu dusta yang kamu ada-adakan dalam Taurah dan juga dalam Injil. Atau yang ketiga dalam masalah akidah, kalau dinyatakan satu fakta, dia bukan sangat akidah lah, contoh satu fakta, Nabi Daud meninggal tahun sekian-sekian, anaknya nama sekian-sekian, dalam usia sekian-sekian, benda perincian yang tidak disebut pula oleh Al-Quran dan juga hadis, kita mengambil sikap kami tidak mempercayainya dan kami juga tidak mendustainya. Mungkin benar, mungkin salah. Itu dari segi akidah. Adapun dari segi syariat, apabila dalam Taurah disebut syariat Nabi ni begini, kita ambil satu sikap, mungkin betul, mungkin salah. Mungkin memang Allah Ta'ala yang sebut dalam ayat tu, ataupun mungkin Allah tak dah sebut tapi tambahan daripada tangan-tangan jahat para paderi. Ini kerana syariat seorang Nabi dengan seorang Nabi kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeza. Oleh kerana kita tak tahu bahawa syariat Nabi ni bagaimana, dengan tidak pula dinyatakan oleh Al-Quran dan juga hadis, maka kalau ketika itu kita mengambil sikap, kami mengambil sikap tidak mempercayainya 100%, dan kami juga tidak akan mendustainya 100%, kerana mungkin benar daripada Allah dan mungkin adalah salah yang didatangkan oleh kamu. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang ke-121, selain daripada menyatakan sikap kita dengan Ahlul Kitab, orang yang pernah dikurniakan Al-Kitab, iaitu At-Taurah ataupun Al-Injil ataupun Az-Zabur, selain yang pernah menceritakan bagaimana sikap kita dengan mereka, iaitu kita akan menolak benda yang ditolak oleh Al-Quran dan hadis,
kita akan menerima benda yang diterima oleh Al-Quran dan juga hadis, dan kita mengambil sikap tidak membuat sebarang putusan apabila benda yang mereka nyatakan tidak pernah diceritakan pula oleh Al-Quran dan juga hadis. Dalam masa yang sama, hadis ini juga mengajar kita nilai insaf. Apa dia insaf? Insaf dalam bahasa Arab bukan insaf orang Melayu tu. Insaf Melayu saya insaf, saya tak nak buat dah. Insaf dalam bahasa Arab bermaksud bersikap adil walau kepada musuh. Tengok bagaimana Nabi SAW ajar kita. Apabila disebut oleh Ahlul Kitab dalam Taurah dan juga Injil, mereka dakwa begini. Bila kita cek Al-Quran, tak pula dinyatakan perkara tersebut. Tapi tak ada pula Al-Quran menafikan perkara tersebut. Al-Quran tak cerita langsung benda tersebut. Cerita Nabi Daud meninggal tarikh sekian-sekian, bukan dalam Al-Quran tak ada. Nabi pun tak biasa sebut. Apa sikap kita? Kita ambil sikap kami tidak membenarkan, kami tidak mendustakan. Mungkin benar, mungkin kamu yang ada-adakan. Jadi ini menunjukkan betapa kita dengan mereka, walaupun bercanggah akidah, walaupun berbeza dari segi kefahaman, tidaklah menafikan untuk kita bersikap adil dengan mereka. Maknanya walau dia musuh kita, walau dia melawan kita, tetapi bukan dengan sebab permusuhan kita tolak dia semuanya. Ini sikap Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala banyak sebut laisu sawa. Allah Ta'ala sebut Al-Quran, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Jangan kamu sangka ahlul kitab ni semuanya sama, kata Allah Ta'ala. Laisu sawa'a, bukan semua mereka ni sama. Di kalangan mereka ada juga orang ahlul kitab yang beragama Kristian, beragama Yahudi, atau lebih tepat beragama dengan agama Nabi Allah Musa dan juga agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Di kalangan Ahlul Kitab ni, yang orang yang ada kitab Taurat juga Injil, ada juga di kalangan mereka yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala di tengah malam dalam keadaan mereka sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya walaupun Ahlul Kitab ni banyak juga yang memesongkan, tapi Allah mengambil satu sikap, mengajar kepada kita satu sikap, berlaku adil. Jangan pukul rata. Orang tu ya kita tak suka dia, tapi jangan semua benda yang dia buat semua kita tolak walaupun baik. Allah Ta'ala ajar lagi Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaum ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah sebab jahatnya orang itu kepada kamu, iaitu orang-orang Mekah yang buat jahat dengan kamu wahai Rasulullah dan juga para sahabat, jangan sebab jahatnya mereka kamu pula berlaku jahat kepada mereka. Berlaku adillah. Berlaku adillah, kerana sesungguhnya keadilan itu adalah lebih hampir kepada ketakwaan. Jadi hadis ini mengajar kita satu sikap, bahawa kita hendaklah mempunyai sikap adil walaupun terhadap musuh. Jangan sebab dia musuh kita, tak kira dia cakap betul ke salah, yang penting kita kena lawan, tetap lawan. Lawan ni memang tetap lawan. Tetapi kalau benda yang disebut itu betul, maka sikap orang mukmin, al-hikmah dallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqu biha. Benda baik, benda hikmah, benda bagus ni barang tercicir orang mukmin. Media punya cuma tercicir. Tiba-tiba orang tu sebut, maka di mana saja dia dapat benda tercicir dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan perkara tersebut. Maknanya kalaulah benda itu benar, cuma dilafazkan oleh seorang musuh yang memang musuhi kita, maka sikap kita berkata benar. Dan ia juga mengajar kepada kita, jangan cakap benda, kalau kamu tahu benda itu salah, jangan mandai-mandai sebut perkara tersebut. Satu hari tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang ulama besar di Mesir, Al-Syekh Imad Iffat, yang telah syahid di dalam peristiwa sewaktu rakyat Mesir bangkit untuk menggulingkan Husni Mubarak. Jadi Al-Syahid Imad Iffat antara ulama Al-Azhar yang turun berdemonstrasi untuk menuntut daripada kerajaan Husni Mubarak supaya turun. Jadi beliau ni antara yang terlibat, dan beliau berkata, sesungguhnya sewaktu beliau ada hayatnya, beliau pernah menyatakan, sesungguhnya aku tercium bau syurga Allah daripada medan Tahrir.
Aku tercium bau syurga Allah daripada medan Tahrir. Wallahu a'lam lah, sama ada memang beliau tercium sungguh atau ucapan ini ingin beliau menyatakan bahawa apa yang dibuat oleh masyarakat di dalam membasmi kezaliman Husni Mubarak adalah satu benda yang bertepatan dengan syariat. Wallahu taala alam. Dan beliau adalah di antara para ulama Al-Azhar, dan saya juga walaupun tidak banyak belajar dengan beliau, cuma adalah 1, 2, 3 kelas saya pernah hadir dan duduk mendengar apa yang beliau huraikan. Satu hari tuan-tuan, beliau ini adalah di antara ulama yang hebat, pakar dalam masalah fiqh, salah seorang ahli tenaga majlis fatwa di Mesir, hebat dalam bidang qiraat, hebat dari segi ilmu bahasa Arab, nahunya sangat dahsyat. Maksudnya beliau ni boleh katanya serba-serbinya hebat. Hebat dalam masalah fiqh, hebat dari segi masalah pembaca, cara-cara baca Al-Quran, qiraat yang pelbagai, hebat juga dari segi masalah nahu dan juga suraf. Maksudnya ilmu tata bahasa Arab. Satu hari beliau mengajar tata bahasa Arab kepada kami orang Arab dan juga orang Malaysia dan juga orang Indonesia. Saya pun hadir masa tu. Kebetulan beliau menyatakan satu ucapan. Tiba-tiba beliau tersilap. Bila tersilap, seorang pun tak perasan. Tiba-tiba sahabat saya namanya Ghazali, orang Indonesia yang pernah belajar di Mekah, kemudian sambung belajar di Mesir. Beliau angkat tangan. Wahai guru, bukankah yang sepatutnya begini? Ni seorang anak murid yang macam kami menegur seorang ulama yang memang pakar, bukan sekadar dalam ilmu fiqh, tetapi juga pakar dalam perbahasan akidah, pakar dalam masalah qiraat, juga pakar dalam masalah tata bahasa Arab. Yang sedang diajar pun adalah tata bahasa Arab. Akhirnya si guru berhenti, Syahid Syekh Iman Ifat berhenti, dan akhirnya beliau memikirkan apa yang disebut oleh kawan saya Ghazali. Lantas beliau dengan selambung kata, saya telah tersilap, kamu benar. Maknanya tuan-tuan, saya dapat tengok benda secara realiti di hadapan mata saya, bahawa sikap yang perlu ada kepada kita adalah insaf, iaitu berlaku adil. Tidak maknanya nak jaga maruah ni, kalau cakap saya salah jatuhlah maruah saya. Ini bukan sikap dalam Islam. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran itu lebih patut untuk kita ikuti. Bukan kita nak mementingkan nanti jatuh standard saya, nanti orang kata alah ulama hebat, benda macam ni pun tak tahu. Yang ini bukan sikap kita. Dengan musuh pun begitu, dengan diri sendiri pun hendaklah bersikap dengan sikap yang jelas, tidak mengambil sikap yang tidak baik. Ini penting tuan-tuan, sebab kadang-kadang kita lihat semangat kita untuk benci kepada kezaliman bagus, tetapi akhirnya sampai kita benci orang tu. Bila kita benci orang tu, asal apa disebut semua kita kata salah. Ni salah, ini tak betul, ini tak betul. Padahal kadang-kadang benda yang disebut tu ada juga betulnya. Jadi membangkang hanya bangkang benda yang tak betul. Jangan kira nak bangkang hanya semua benda, hatta benda betul pun nak bangkang juga. Kita ni pembangkang, kita bukan orang yang pencadang. Asal benda disebut kita bangkang, tak kira betul, tak kira salah. Yang ni bukan akhlak yang diajar oleh agama Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, saya nak berhenti sekejap sebab bateri laptop saya hampir habis. Saya berhenti sekejap, bubuh laptop baru, dan kita masuk pada hadis yang ke-122. Kita tangguhkan sebentar dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya rasa kita berehat sebentar dalam sekitar 15 minit atau 10 minit lah, untuk kita sambung kepada kelas yang seterusnya sampai jam 12.30. Dan kata Tuan Haji Fadil, makanan tengah hari disediakan kepada yang hadir. Nampak dah senyum belaka dah tu. Makanan tengah hari disediakan kepada yang hadir. Kita berhenti sejenak dan sekitar 15 minit. Maknanya pukul 11.40 kita masuk balik untuk meneruskan hadis yang ke-122 dan ke seterusnya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.